Assalamualaikum semua, apa khabar korang? Terima kasih sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, pengalaman seram daripada subscriber kali ini, kita nak sambung pengalaman seram daripada Nadim. Tajuk yang dia bagi untuk pengalaman seram kali ini adalah Abang Tak Makan Daging Tu. Jadi ini adalah pengalaman seram yang part ketiga yang dia sharekan. Dan sebenarnya ada lagi beberapa pengalaman yang dia dah sendkan, jadi kita tunggulah sambungannya. Ada juga yang tinggalkan komen hari tu. Boleh tak kalau panjangkan sikit video seram ni? Sebabnya tu saya rasa macam win gila lah. Sebab katanya dia akan dengar video saya ni sampai dia terlelap. Macam mengulit. Bahaya tau. Orang dengar sampai tertidur ni, maksudnya yelah, nak kata boring betul lah kau punya video ni macam tu kan. Tapi tak apa, video kali ni pun pendek juga sebab saya memang rancang untuk buat satu part satu video, dan kita pun perlukan masa untuk edit video ni lagi. Jadi yelah, ada setengah video tu saya akan pendekkan sikit durasinya, dan ada video tu saya akan panjangkan supaya korang mungkin bila nak habis ni macam tu kan. Jadi dah sedia? Jom kita mula. Jadi kisah ni berlaku pada awal tahun 2000, yang mana katanya pada masa tu era-era zaman telefon bimbit mula-mula diperkenalkan. Yelah, kalau orang yang dilahirkan pada tahun 80-an, 90-an, yelah dia orang sempatlah nak merasa zaman-zaman telefon 3310, telefon butterfly yang masih lagi guna keypad tu kan. Dan kebanyakan orang masa tu memang ada telefon sendiri untuk kemudahan dia orang. Mula-mula keluar telefon tu, telefon Nokia lah yang paling popular. Saya rasa semua orang tahu, kebanyakan orang pada masa tu dia orang akan ada sebiji telefon Nokia kan. Okey, kejadian seram yang berlaku pada dia masa tu berlaku pada tahun 2004, yang mana pada masa tu dia bersekolah di sekolah rendah. Jadi pada tahun tu cuti sekolahnya ada pada awal tahun dan juga hujung tahun. Dan hujung tahun tu ada sambutan perayaan lah, macam kita kena puasa raya macam tu kan. Masa tu dia dapat basikal BMX daripada ayah dia. Ayah dia hadiahkan untuk dia lah. Dan katanya basikal BMX memang sangat popular pada masa tu. Jadi dengan basikal tu lah dia selalu ulang-alik ke kedai sebab nak beli barang-barang yang mak dia ni pesan kan. Dan dengan basikal tu jugalah dia akan gunakan untuk pergi mengaji ke rumah ustazahnya yang lebih kurang dalam 1 kilometer daripada rumah dia. Cuma masa tu dia tinggal dekat rumah taman, jadi tak ada apa-apa pelik yang berlaku sebab katanya rumah taman tu memang rumahnya berderet dan kebanyakan rumah tu pun berpenghuni. Dah tu bukan orang Melayu je yang tinggal dekat situ, tapi bermacam-macam bangsa. Masa dia kecil tu, dia selalu dikawal oleh keluarga dia. Yelah, kebanyakan ibu bapa yang betul-betul jaga anak, memang dia orang akan mendisiplinkan anak dia orang. Dia orang tak bagi pergi main tempat-tempat yang tak sepatutnya. Dia orang larang buat itu, larang buat ini. Memang logik lah kan. Tak lama lepas tu, dia dapat seorang adik perempuan. Dan sebab adik perempuan dia masa tu macam kecil lagi, baby lagi, so dia tak banyak habiskan masa dengan adik dia. Dia lebih banyak buat aktiviti-aktiviti yang kat luar rumah. Contohnya macam dia pergi bersukan, dia pergi belajar silat. Dan tak lama lepas tu cuti sekolah pun hampir-hampir tiba. Dalam masa yang sama, dia orang sambut bulan puasa. Dah habis bulan puasa tu raya lah kan. So masa raya tu katanya memang seronok sangat sebab dapat kumpul duit banyak-banyak. Pergi ketuk semua pintu, walaupun tak kenal siapa pemilik rumah tu, pergi ketuk juga sebab nak minta duit raya. Sebenarnya masa kecil-kecil saya dekat kampung dulu pun itulah kerjanya. Padahal tak pernah bertegur siapa ni, tapi pergi juga beraya rumah orang tu. Dan sebab kita ada geng kan, pergi ramai-ramai, jadi macam best lah. Jadi pada masa tu diorang ni masing-masing macam saling berlumba tau untuk kumpulkan duit raya tu. Sampai kan diorang pergi minta dengan makcik-pakcik sebelah ayah, sebelah mak, sebab dia nak kumpulkan duit tu semua untuk beli mainan idaman dia. Jadi zaman tu memang banyak lah permainan-permainan yang kata baru-baru diperkenalkan macam tu kan. Contohnya macam kereta kontrol, Digimon Battle, Beyblade, Daman Guli, Yo-Yo, dan juga kereta Tamiya. Jadi permainan tu memang ramai sangat budak-budak lelaki ni suka aim benda-benda tu, suka kumpul duit dan beli benda-benda tu semua. Dan yang perempuan pula ada juga, diorang akan kumpulkan duit, ada nak beli baju ke, beli beg ke, macam-macam lah. Jadi itu permainan-permainan yang kata dah modern sikit lah. Kalau ikutkan ni, kalau orang kampung ke apa, main jenis senapan kayu, lastik, galah panjang, congkak, main yang macam itu je. Sekarang ni ada lagi ke? Okey, ceritanya bermula bila sampai ke perayaan Hari Raya Aidilfitri.
Aidiladha, Hari Raya Haji lah kan. Masa tu dia tak dapat nak balik kampung sebab katanya ayah dia tak dapat cuti dan terpaksa bertugas. Jadi dekat taman dia tu, dia orang akan dapat satu kupon. Kupon tu dia orang bagi nama kupon daging. Jadi kalau dapat satu kupon tu, bolehlah dia orang akan tukarkan dengan daging korban nanti. Dan setiap keluarga dia orang akan bagi satu kupon je. Cuma kalau ada rezeki lebih, dapatlah 2 ke 3 kupon macam tu. Yalah, kalau kebetulan daging sembelihnya tu banyak, dapatlah 2-3 kupon kan. Jadi pada masa tu, sebab ayah dia terpaksa bertugas, so dia pun sambut perayaan Aidiladha-nya tu dekat rumah je. Dia tonton TV, dia buat aktiviti dalam rumah. Katanya itulah hari raya Aidiladha yang paling bosan. Dan kebetulan dia tengah cuti sekolah juga time tu. Lagilah dia rasa macam bosan sangat. Maknya pula sibuk uruskan adik dia yang masih kecil tu kan. Jadi pada hari raya tu, pagi hari lagi macam biasa dia pergi masjid, dia sembahyang raya. Dah selesai semua, dia balik rumah, makan-makan. Lepas je Zohor, dia sembahyang Zohor, mak dia minta untuk dia pergi ambil daging dekat satu perumahan yang katanya terletak lebih kurang 1.5 km daripada rumah dia. Dan dia pun pergi ambil kupon tadi, naik basikal, terus pergi ke perumahan yang dimasukkan. Jadi jalan yang dia kena lalu masa tu, dia perlu lalu satu jalan yang ada jambatan, dan dekat jambatan tu ada satu sungai yang sangat besar. Jadi sebenarnya itu adalah laluan utama kalau nak masuk ke perumahan dia. Dah sampai dekat perumahan tadi, katanya dia boleh tengok secara langsung macam mana lembu disembelih, dipapah dan dibagi-bagikan dagingnya. Suasananya tu macam gotong royong dekat kampung. Jadi sebelum balik rumah tu, dia sempatlah tolong-tolong pakcik-pakcik ni kan untuk bagi-bagi daging. Dia susun barang, kemas-kemas macam tu lah. Jadi dekat badan dia ni dah penuh dengan darah-darah lembu tadi. Dalam masa yang sama juga, sempatlah dia bermain dengan beberapa kawan baru. Masa tu jam dah menunjukkan pukul 7 petang. Suasana pun dah makin hening, orang pun dah tak ramai sangat. Adalah beberapa orang nenek dengan ibu-ibu yang ada lagi duduk dekat anjung rumah sana tengah borak-borak apa kan. Yelah, sambil-sambil tunggu waktu maghrib juga. Dan masa tu dia pun macam tergesa-gesa lah nak balik ke rumah lah sebab dah nak maghrib ni. Jadi masa tu dia dapat satu lagi bungkus daging sebab dah tolong-tolong tadi kan. Dia pun cepat-cepat ambil basikal dia, tergesa-gesa untuk pulang. Dah sampai dekat rumah tadi, dia tengok ayah dia dah tercegat dah dekat luar rumah tu. Masa tu dia dah takut takut kena marah dengan ayahnya kan. Yelah, maghrib-maghrib baru nak sampai ke rumah kan. Dia pun tolaklah basikalnya slow sambil pandang bawah. Ayahnya tanya, "Abang dari mana? Kenapa lambat? Dah maghrib ni." Jadi dia pun jawab lah, "Abang tolong atuk dekat surau tu susun daging. Abang lupa nak balik. Kawan ajak abang main-main dulu dekat sana. Abang minta maaf," katanya. Jadi ayah dia ni macam faham jugalah yang dia tu kebosanan kan duduk rumah. Yelah, orang raya mestilah nak main dengan kawan-kawan ke, nak seronok-seronok macam tu kan. Tapi dia kena duduk kat rumah je. Jadi ayahnya faham situasi anaknya tu. Dia pun tak sambung bebel lah. Dia cuma senyum dan juga minta anaknya tu masuk mandi. Lepas tu dia orang sembahyang sama-sama. Dan malam tu macam biasa, lepas dah settle semua, diorang akan baring dekat depan TV beralaskan dengan toto dan juga bantal. Katanya malam tu diorang tonton senario, tapi tak habis pun lagi senario tu, dia yang kepenatan, dia terus tertidur. Masa dia dah tertidur tu, tiba-tiba je dia rasa macam suasana gelap, sunyi je, sama macam petang tadi. Cuma bila dia nak balik ke rumah tu, ada satu makhluk ni tahan dia tau. Dan makhluk ni ada dekat tengah-tengah jambatan yang dia nak kena lalu tu. Masa tu dia nampak suasana maghrib yang macam dah kuning-kuning macam tu. Suasananya berkabus dan makhluk tu, badan dia seakan-akan orang bina badan tau, macam berketul-ketul macam tu. Dia pakai seluar jeans yang lusuh, berkaki ayam dan tinggi dia 3 kali ganda daripada tinggi si Nadim ni. Dan yang paling peliknya, makhluk tu berkepala lembu. Colornya pula color macam coklat-coklat gelap macam tu, dan tanduknya tu seolah-olah macam tanduk kerbau. Jadi masa tu makhluk tadi dia tahan si Nadim ni daripada pulang ke rumah tau. Dan Nadim boleh dengar dengan jelas makhluk tu mendengus, seolah-olah macam lembu yang nak serang orang tu. Time tu tak payah cakap lah, si Nadim ni memang ketakutan sangat sampai dia kaku tercegat je dekat situ, tak tahu nak buat apa. Sebenarnya badan dia seolah-olah macam tak boleh nak bergerak tau. Dan makhluk tu pula macam ambil kesempatan, dia perlahan-perlahan mendekati Nadim. Bila dah dekat tu, sekali lagi makhluk tu mendengus macam tu.
Dalam masa yang sama, makhluk tadi dia pandang ke arah Nadim ni dengan pandangan yang tajam. Lepas tu makhluk tadi pergi ambil daging korban yang orang dah bagi dekat Nadim ni. Dia terkejut tau. Dia tersentak dengan apa yang makhluk tu dah buat. Cuma dia tak dapat nak buat apa-apa. Dia kaku je dekat situ. Yang dia mampu hanyalah gerakkan mata dia dan tengok perlakuan makhluk tu. Dia tak mampu nak menjerit tau. Nak menjerit minta tolong tu tak terkeluar daripada mulut dia. Apatah lagi kalau nak melarikan diri. Lepas makhluk tadi dah ambil daging tu, dia boleh makan daging tu macam makan agar-agar tau. Macam sedut je. Dan dalam sekelip mata je, daging yang colour merah tu bertukar menjadi hitam. Seolah-olah dah tak ada lagi darah yang ada dalam daging tu. Bukan tu je, daging tadi bau dia macam bau bangkai. Baunya memang sangat-sangat meloyakan. Dan lepas makhluk tadi dah menyedut, dia boleh pergi buang daging tu ke tanah. Lepas makhluk tadi dah buang daging tu ke tanah, dia terus nak terkam ke arah Nadim ni. Dan masa itulah Nadim terjaga. Esoknya tu, mak dia masak daging korban tadi. Dan Nadim, dia macam perhati je. Daging tu dipotong, dimasak. Dan dalam masa yang sama, dia boleh terfikir, kalau betul lah apa yang dilalui tu adalah mimpi, kenapa dia boleh tercium bau busuk tu? Bila tiba waktu makan, maknya tegur lah, kenapa abang tak makan daging ni? Dan dia cuma jawab, tak nak, abang tak makan daging tu. Mak dengan ayah dia cuma saling berpandangan antara satu sama lain. Kenapa pelik sangat kan Nadim ni sampaikan tak nak makan daging tu kan? Dan katanya masa tu memang dia tak ambil lauk langsung, dia makan nasi je. Okey, ada satu lagi kisah yang dia sendkan. Dan kisah ni adalah tentang pemergian ayah dia yang tersayang. Dia bagi tajuk untuk kisah ni, Abang Nak Ikut. Katanya pada masa tu, masa dia membesar tu, dia macam kanak-kanak yang lain juga. Ada masa lapang, dia akan pergi belajar silat. Dan dia akan belajar ilmu agama. Dan dia akan pergi belajar ilmu agama dengan arwah atuk sebelah ayah dia. Dalam masa yang sama juga, dia diajarkan dengan doa-doa untuk melindungi diri. Dan masa tu sebenarnya, nenek sebelah ayah dia tu dah meninggal dunia. Jadi arwah atuk dia ni kerap jugalah menetap dekat rumah dia orang. Katanya sebulan atuk dia akan tinggal dekat kampung dan sebulan lagi atuk dia akan tinggal dekat rumah dia orang. Itulah apa yang berlaku, sampaikan adik-beradik sebelah abah dia ni terasa hati. Yelah, terasa hati dengan arwah atuknya ni sebab katanya diorang rasa atuk dia ni lebihkan arwah abah dia. Cuma dia cakap memang tak dinafikan. Memang kata nampak terang-terangan lah yang atuk dia ni sayangkan dia lebih berbanding dengan sepupu-sepupu dia yang lain. Sebab itulah adik-beradik arwah abah dia ni macam tak puas hati lah macam tu. Masa dia darjah 3 pada tahun 2001, katanya masa tu arwah abah dia balik ke kampung. Balik kampung tu sebenarnya ada hajat lah. Dia nak bincangkan dengan ahli keluarga yang lain, nak gunakan tanah dusun yang dah lama terbiar sejak kematian opahnya. Dan katanya dia berniat untuk semai anak sawit dekat sana. Jadi ayah dia ni ada kenalan yang boleh dapatkan anak sawit tu. So lepas dah semai anak sawit, dah dapat hasilnya, bolehlah dia bantu-bantu atuk dia, bolehlah bagi-bagi dengan adik-beradik yang lain. Lepas dah bincang-bincang semua, adalah beberapa orang anak angkat kepada atuknya ni tak setuju. Sebab katanya agihan tu hanya dibagi kepada anak-anak kandung sahaja. Dan sejak daripada tu, diorang macam mensisihkan abah dia ni tau. Kalau jumpa je macam mengelak. Kalau ada buat majlis-majlis pun, diorang takkan datang. Yelah, majlis tahlil ke, majlis doa selamat ke, keramaian ke apa, kalau ada je abah dia ni, diorang takkan datang. Walaupun sebenarnya makanan untuk majlis tu disediakan oleh anak angkat atuk dia, tapi diorang takkan datang ke majlis tu. Macam pelik lah juga kan. Diorang kot yang sediakan makanan tu semua, kenapa macam tak boleh nak datang kan? Tapi arwah ayah dia ni tak ambil hati, tak berkecil hati pun dengan tindakan adik-beradik angkat dia tu. Tapi dalam masa yang sama, arwah abah dia tetap juga dengan keputusannya, hasil daripada sawit nanti memang akan diagihkan kepada adik-beradik kandung sahaja. Katanya arwah abah dia ni memang seorang yang tegas, berperwatakan bengis, tapi hati dia ni lembut. Dan pada tahun yang samalah adik dia dilahirkan. Jadi lepas dah ada sepasang anak, dia dan juga adik perempuan dia, so abahnya ni macam bekerja kuat lagi lah untuk menampung keluarga semua kan. Katanya arwah abah dia ni makin agresif untuk cari pendapatan, dan tak lama lepas tu arwah abah dia dinaikkan pangkat. Dalam masa yang sama, bisnes dia pun makin meluas, makin menjadi, sampaikan bertukar-tukar kereta. Maksudnya mampu sangat lah masa tu. Dan kehidupan mereka pun sangat-sangat bahagia. Tambah-tambah lagi ibu dia pernah cakap tau, dulu orang kampung cakap abah kamu ni kalau tak mati isap dadah, mati bunuh diri. Dan sekarang ni
ni terbuktilah apa yang orang kampung cakap tu tak betul. Apa yang mereka cakap tu salah sama sekali. Tak lama lepas tu anak sawit tadi pun dah nampak hasil. Arwah abah dia pun happy sangat sebab itu merupakan plan jangka masa panjang dia orang. Dan benda tu berhasil kan, berjaya. Jadi pada tahun 2004, ahli keluarga dia sekali lagi sambut orang baru. Time ni dia dapat adik perempuan juga. Jadi dia ada 2 orang lah kan, adik perempuan kan. So dia satu-satunya anak lelaki tunggal dalam keluarga dia. Dan jarak umur dia 3 beradik ni pun macam jauh-jauh juga. Tapi disayang lah dekat adik-adik dia ni. Walaupun masa tu mainan dia orang dah lain lah. Sebab adik dia tu macam kecil-kecil lagi. Dan dia pula dah naik ke tingkatan 1. Okey, pada tahun 2005 yang mana dia mula masuk ke tingkatan 1 ke sekolah menengah, masa itulah segala-galanya bermula. Katanya time tu arwah abah dia dah tak sekuat dulu dah. Arwah abahnya ni selalu mengadu sakit-sakit badan. Jadi arwah atuk dia ni ada ilmu jugalah dalam buat air tawar semua tu kan. So masa tu arwah atuk dia buatkan air tawar untuk ayah dia. Katanya dengan baca Al-Quran, baca Bismillah 5, Al-Fatihah, ayat kursi dan juga diakhiri dengan selawat Nabi. Jadi bukan atuk dia je yang boleh buat air tawar tu, tapi dia pun kadang-kadang dia buat juga air tawar untuk ayah dia. Cuma setiap kali dia buat air tawar untuk arwah abah dia, dia mesti diganggu. Antara gangguan yang biasa dia dapat masa dia tidur, mesti ada sesuatu yang macam main-main kaki dia, cuik-cuik kaki dia. Dan benda tu sebenarnya menakutkan dia sebab yelah orang nak tidur dia main cuik-cuik macam tu kan, dan dia rasa benda tu. Dan yang paling penting, benda tu semua mengganggu waktu tidur dia. Bila dah tersedar tu, dia akan berjaga berjam-jam, tak boleh tidur. Ada sekali tu lepas diganggu, dia tak boleh tidur tau, sampailah azan subuh. Masa sembahyang subuh dengan ayah dia tu, sujud yang terakhir je dia boleh terlelap. Sampaikan ayah dia ni tersedar, anak dia tak bangun-bangun. Jadi ayahnya pun tegur lah, abang khusyuknya awak solat. Masa tu dia terus terjaga dan terus sambung solat. Walaupun dia tahu sebenarnya solat dia dah batal dah time tu, tapi sebab kalut, tindakan di luar kawal lah kan. Sebenarnya dia bukan dicuik-cuik je, tapi dia selalu nampak kelibat hitam berlari-lari dalam rumah dia. Dan yang paling kata menakutkan, bila dia tengah solat, dia perasan macam ada sesuatu yang dekat belakang ni tengah perhatikan dia. So benda tu sangat-sangat mengganggu dia, sampaikan banyak kali jugalah dia terlupa rakaatnya dah keberapa, dia terlupa bacaannya apa, sebab dia tak fokus dalam sembahyang. Tahun tu juga arwah abah dia belikan sebuah motosikal untuk dia, katanya untuk kegunaan dia pergi ke masjid. Dan sebab dia dapat keputusan yang baik dalam UPSR, jadi arwah abah dia ni macam bangga dia dapat 4A1B masa tu. Yang paling penting, pencapaian dia tu melebihi jangkaan dia orang. Tak lama lepas tu Ramadan pun tiba. Pada 1 Ramadan tu dia orang semua balik kampung dan sambut 1 Ramadan dengan keluarga besar dia orang. Jadi semua adik-beradik balik ke kampung, kita sambut Ramadan sama-sama, sahur sama-sama, buka sama-sama kan. Jadi lepas sahur tu dia orang bertolak balik ke rumah dia orang balik. Dan katanya itulah Ramadan yang terakhir yang dia sambut bersama-sama dengan ayah dia. Sebab ayah dia menghembuskan nafas terakhir pada pukul 1 petang pada 2 Ramadan pada tahun 2005. Punca ayah dia meninggal adalah disebabkan serangan jantung. Masa tu jenazah arwah abah dia akan dibawa balik ke kampung dan akan dikebumikan dekat kampung. Cuma katanya tak ada langsung air mata yang mengalir. Dia rasa macam semua ni mimpi. Dia tak percaya apa yang tengah berlaku sekarang ni. Sebab ayah dia pergi secara tiba-tiba. Sampai je dekat pekarangan rumah arwah atuk dia, itulah kali terakhir dia tatap wajah ayah dia. Time tu dia orang semua bergile-gile bagi kecupan yang terakhir dan bergile-gile jumpa dengan arwah ni buat kali terakhir. Dan tiba-tiba dia rasa macam suasana jadi suram sangat, seakan-akan macam cahaya lampu ni jadi malap. Pandangan dia makin lama makin kabur, makin lama makin kabur, dan diri dia pula rasa macam makin sejuk, sampaikan dia tak boleh nak tengok dengan jelas siapa je yang datang jumpa dengan arwah abah dia buat kali terakhir. Dan tiba-tiba ada darah yang keluar daripada hidung dan juga telinga arwah abah dia. Dalam masa yang sama, hujan tersangatlah lebat dekat luar sana. Masa tu diorang bersih-bersihkan darah dan diorang gantikan dengan kapas yang baru. Hujan pun makin lama makin lebat tau, dengan anginnya yang kuat, sampaikan pokok kelapa tu boleh bergoyang-goyang dengan kuat. Masa tu dia berdiri dan dia mendekati jenazah arwah abah dia. Cuma arwah atuk dia buat keputusan untuk kebumikan arwah abah dia pada masa tu juga, walaupun dalam keadaan hujan yang lebat. Masa tu dia
dia ada dekat sisi arwah abah dia dan dia tengok semua yang orang-orang ni buat dengan jenazah ayah dia. Masa tu dia cakap dia tengok semua benda yang jadi depan mata dia. Cuma hati dia ni kuat sangat. Kuat mengatakan ayah dia akan bangun, abah dia akan bangun lepas ni. Tapi tak. Realitinya dia tengok jenazah ayah dia ditanam dekat tanah perkuburan. Masa tu suasana jadi macam sunyi sangat. Hati dia kosong dan terdetik dalam hati dia ni. Dia cakap abang nak ikut. Esoknya tu ibunya pula yang macam seolah-olah hilang akal tau. Seolah-olah macam tak dapat nak terima kenyataan yang suami dia dah meninggal. Hari tu dia cari, mana abah ni? Mana abah tak balik ni? Abah tak pernah lah buat kerja macam ni. Sahur tak balik, buka puasa pun tak balik. Hari tu seharian dia mengamuk sebab abahnya, suami dia tak balik-balik ke rumah. Padahal suami dia dah meninggal dunia. Dia pula, Nadim ni pula, dia cuma perhatikan je sikap ibu dia. Yelah nak tolong pun dia tak tahu macam mana nak tolong maknya masa tu. Dan ahli keluarga yang lain pula sibuk duk uruskan harta pusaka arwah ni. Dan diorang ni cakap yang ibu Nadim ni dah gila. Bila dengar je perkataan gila tu, memang atuk dia naik angin sangat. Katanya dia tak pernah tengok lah atuk dia semarah tu, sampaikan mukanya ni jadi warna merah. Sebab katanya atuk dia memang seorang yang penyabar, seorang yang mendalami ilmu agama, tapi disebabkan sikap anak-anak dia yang sibuk duk berebutkan harta tu, dia memang dah tak boleh nak sabar lagi. Dalam masa yang sama juga arwah atuk dia panggil Nadim ni datang sini untuk baca Yasin sama-sama, dan atuknya ajar beberapa potongan ayat Al-Quran yang perlu dihafal. So masa tu dia baca-bacakan ayat tu semua, baca Yasin semua. Dia orang buat air macam air tawar macam tu lah, dan air tu dia orang mandikan maknya. Esoknya tu Alhamdulillah maknya dah kembali pulih, dah kembali normal, dah boleh berfikir secara waras. Dan masa tu mak dia cuma menangis-nangis sambil peluk dia orang semua, peluk anak-anak dia. Pada satu hari tu lepas selesai je tahlil, atuk dia panggil dia dan atuk dia pesan dekat dia, katanya jaga solat, jangan tinggal baca Al-Quran. Buruk atau baik yang berlaku ni semuanya atas izin Allah. Mungkin belum tiba masanya lagi, tapi abang kena redha dan yakin dengan rancangan Allah. Dan masa tu juga arwah atuk dia ni ada bagi dia satu minyak Yasin, dan katanya minyak Yasin ni dia perlu pakai setiap malam. Sapukan dekat ibu jari kaki kanan dulu, lepas tu sapukan dekat ibu jari kaki kiri pula. Tapi sebelum sapu tu kena baca bismillah dengan selawat Nabi dulu lah. Dah tu diorang pun siap-siap semua nak balik ke rumah diorang lah kan, sebab dah lama dah duduk kat kampung ni. So sampai je diorang kat rumah, diorang rasa rumah tu sunyi sangat. Diorang rasa macam ada sesuatu yang tertinggal, ada hilang sesuatu dekat rumah tu macam tu. Dan malam tu masing-masing berehat dan juga tidur. Cuma tak tahu jam berapa dia tersedar. Masa dia tersedar tu, dia nampak macam ada kabus dekat luar pintu bilik dia, dan daripada arah pintu tu juga dia nampak macam ada cahaya sama-sama macam tu. So sebab perasaan dia yang kuat sangat ingin tahu masa tu, kabus apa pula yang ada kat luar ni kan, dia pun bangun daripada tidur, pergi ke arah pintu dan buka pintu. Bila buka je pintu, dia nampak arwah abah dia sedang berdiri dan menatap ke arah ibu dan juga adik-adiknya, yang mana diorang sedang tidur masa tu. Dah nampak kelibat abah dia tadi, dia terus berlari ke arah abah dia dan nak peluk abahnya. Tapi masa tu abah dia tahan dan dia cakap abang nak ikut. Bila ditahan macam tu, dia seolah-olah macam membentak, abang nak ikut, abang nak ikut. Masa tu arwah abah dia cuma tersenyum dan memeluk dia. Arwah abahnya pimpin tangan dia masuk ke dalam bilik balik, dan arwah abah dia temankan dia sampai dia terlelap. Katanya itulah kali pertama dia menitikkan air mata selepas arwah abah dia meninggal. Cuma sampai sekarang ni pun dia masih lagi keliru. Adakah apa yang dia alami tu mimpi atau reality? Okay, itulah cerita yang dia sendkan. Tapi tak tahu kenapa, saya rasa macam ada something wrong dengan apa yang jadi dengan ayah dia. Cuma wallahualam lah, Allah lebih mengetahui kan. Okay, saya rasa sampai di sini untuk video kali ini. Saya harap korang suka video ni. Memang video ni taklah macam seram-seram sangat pun, tapi lebih kepada pengalaman dia, pengalaman hidup dia, apa yang dia alami. Jadi kalau korang nak sharekan pengalaman hidup korang juga, korang bolehlah sendkan ke email saya, ychannel.aa@gmail.com. Sebelum kita bye-bye, kita doakan Al-Fatihah untuk ayah Nadim. Al-Fatihah.
Okay, saya rasa sampai di sini untuk video kali ini. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.